Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengenalan bagi topik kami alam Al-Quran dan alam cakrawala. Al-Quran ini merupakan salah satu petunjuk kepada semua manusia yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad. Kan? Jadi dalam Quran ini disebut antaranya berkaitan dengan peraturan-peraturan hidup masyarakat, jenayat, perkahwinan, fakta-fakta sains, perubatan, astronomi, engineering dan sebagainya. Jadi saya lebih tekankan kepada astronomi di sini. Antaranya Allah sebut dalam Quran di dalam surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Dan la syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan berbagai lagi Allah sebut di dalam Quran ini berkaitan dengan bulan dan bintang alam cakrawala ini. Jadi kita baca maknanya, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing di angkasa lepas. Jadi kalau kita tengok beredar terapung-apung di sini, dalam sains berkata bahawa ianya adalah orbit bagi bulan, matahari dan bumi. Sebenarnya matahari ada orbit juga. Jadi setakat itu dulu. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Hadi bin Muhammad Baghawi, nombor metrik 060804. Hari ini saya akan mengulas tentang asal-usul kejadian alam. Baik. Asalnya, alam ini adalah sebuah komposisi gas. Teori ini adalah tidak diragui sama sekali dan telah pun menjadi sebuah standard bagi semua para ilmuwan sains di serata dunia. Para ilmuwan sains melihat dalam pembentukan bintang, ianya bermula daripada gumpalan asap yang dinamakan sebagai nebula. Semua perkara ini telah pun dicatatkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Fussilat ayat 11. Maksudnya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Oleh kerana bumi, matahari, bulan dan bintang dicipta daripada sebuah gumpalan gas ataupun asap, maka disimpulkan bahawa asalnya alam ini adalah satu. Kemudian ia berpisah daripada sebuah homogen gas kepada perkara-perkara yang baru. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30, maksudnya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi ini keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Maka dapat disimpulkan bahawa Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang teragung, kerana ia telah pun menceritakan sebuah perkara yang umat manusia baru sahaja dapat mengetahui beberapa tahun yang dahulu, manakala Al-Quran telah pun mencatatkan tentang perkara ini 1000 tahun yang dahulu. Ini membawa maksud bahawa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dalam masa seminit lebih ni, aku akan cerita adakah bumi itu bulat ataupun datar, atau lebih dikenali sebagai flat. So, sebenarnya dah jelas aku rasa untuk korang yang sememangnya bumi ni bulat, dan hasil kajian pun menunjukkan terlalu banyak kontradiksi ataupun percanggahan bagi mereka yang mengatakan bumi ni flat. Contohnya kalau kita fikir secara falak ataupun astronomi, bagaimana bumi akan berputar mengelilingi matahari kalau bumi itu flat? Dan bukankah kalau bumi itu flat, setengah kawasan akan terus siang selamanya dan juga sebuah kawasan akan terus malam selamanya? Dan sebenarnya banyak lagi contoh, cuma aku tak boleh nak kongsi dalam masa yang terhad ni lah. Tapi kalau kita boleh simpulkan dengan satu ayat Quran yang aku nak kongsi, iaitu sebuah surah yang telah dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nazi'at ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal arda ba'da zalika dahaha. So perkataan dahaha ni maksud dia dihamparkannya, dan diterima ulama juga sebagai telur burung unta. Yang mengejutkan adalah baru-baru ni sains moden telah menunjukkan bukti bahawa bumi ni sememangnya tak bulat sempurna, tapi bulat seperti telur burung unta, yang mana ada sedikit tirus, ada sedikit bahagian tirus di hujungnya, iaitu di garis khatulistiwa. So, dan insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh jumpa di masa yang lain untuk kita bincangkan lagi adakah bumi itu bulat ataupun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah berlakunya fenomena gerhana. Fenomena gerhana dapat dibahagikan kepada dua, iaitu
fenomena gerhana matahari dan juga fenomena gerhana bulan. Fenomena gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Manakala gerhana bulan berlaku apabila matahari, bumi dan juga bulan berada sejajar di atas satu garisan yang sama. Kebiasaan gerhana bulan ini berlaku apabila bulan dalam fasa purnama. Antara dalil yang menunjukkan berlakunya fenomena ini dapat dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fusilat ayat yang ke-37 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah siang dan malam serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah juga kamu sujud kepada bulan. Akan tetapi sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menciptakan kedua-duanya. Kalaulah betul kamu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mahdi dan nombor matriks 061781. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan kami iaitu kejadian fenomena siang dan malam. Mengikut kajian daripada ahli sains barat, kejadian ataupun fenomena siang dan malam ini berlaku secara alami ataupun boleh dikatakan secara semula jadi. Mereka mendakwa bahawa kejadian siang dan malam ini adalah seimbang, di mana 12 jam bagi siang ataupun pagi dan 12 jam bagi malam, di mana dalam lingkungan itu adalah 24 jam dalam masa sehari. Perkara ini amat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin dan surah Al-Furqan, di mana ia telah menceritakan bahawa kejadian ataupun fenomena siang dan malam ini ada berlaku tanpa ataupun dengan sangat sempurna. Dalam Al-Quran juga ada menceritakan tentang matahari berputar mengelilingi matahari berputar mengelilingi orbitnya, bumi berputar mengelilingi orbit dalam masa yang sama, berputar pada pastinya dan banyak lagi. Oleh itu kita haruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala penciptaannya. Sekadar itu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Jasizam, nombor matrik 060790. Oleh itu, kesimpulan daripada kejadian alam cakrawala menurut Al-Quran yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, jelaslah bahawa memahami dan menghayati ayat Al-Quran dapat membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT yang berasaskan fakta-fakta sains. Setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah SWT dapat dibuktikan secara saintifik. Teori-teori yang telah dikemukakan oleh saintis barat tidak banyak berlaku percanggahan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini membuktikan kemujizatan Al-Quran, di mana Al-Quran itu melemahkan mereka yang mencabar kebenaran. Meskipun begitu, Al-Quran ialah kitab yang memberi hidayah dan petunjuk. Ia bukan kitab astronomi. Akan tetapi, senarai kehebatan dan keajaiban Quran tidak terhad pada yang telah disebutkan tadi. Andai kita duduk dan cuba menyeraikan semua keajaiban kitab ini, tentunya kalah hikayat 1001 malam. Keajaiban yang dicatat dalam Al-Quran melangkaui sains yang mampu diterangkan oleh manusia. Berkata Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah Persekutuan, jika kita merenung alam ini dengan sebaiknya, pasti akan terselah kehebatan yang maha hebat Allah SWT dalam mentadbir segala urusan. Lihatlah pada penciptaan langit dan bumi itu. Perhatikan keteraturan, keharmonian serta keindahannya yang tiada tolak bandingnya. Renunglah ke langit tatkala malam yang dihiasi dengan rembulan dan bintang-bintang. Lihatlah hamparan daratan yang terbentang luas dihiasi dengan gunung ganang serta sungai dan lautan. Lihatlah juga pada penciptaan manusia itu sendiri. Jelas menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Maka nikmat mana yang mampu kita dustakan? Sekian, terima kasih.